tashbih. Apa yang dimaksud dengan tajsim dan tashbih dan kenapa ia bahaya? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kerana perkataan tajsim dia berasal daripada root word ataupun asal perkataan jassama yujassimu tajsiman yang bermaksud jisim atau jassama menjisimkan. Menjisimkan Allah Subhanahu wa taala berarti berkepercayaan Allah Subhanahu wa taala ini berjisim. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan tashbih dari perkataan syabbaha yusyabbihu tashbihan dengan maksud menyerupakan Allah dengan makhluk. Akidah ini dipanggil di dalam bahasa Inggeris dengan istilah anthropomorphism. Anthropomorphism iaitu sebuah akidah kepercayaan di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai makhluk. Iaitu suatu akidah yang menganggap bahawa Tuhan yang Maha Esa itu seperti makhluk, sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Dan akidah ini adalah akidah yang sangat-sangat berbahaya dan bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tidak? Kalau kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, tentulah kita mempelajari akidah sejak dari kecil dengan akidah bahawa kita beriman Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang wajib dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat wajib bagi Allah adalah Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi. Inilah sifat yang akan kita bahas sekarang. Apakah itu sifat al-mukhalafah lil hawadisi? Iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mesti berbeza dengan makhluk. Iaitu dia mesti disucikan dari segala persamaan, sama ada pada zatnya, sama ada pada sifatnya, sama ada pada af'alnya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak sama dengan mana-mana zawat ataupun zat-zat makhluk. Dia tidak jauhar, tidak berupa atom, tidak berupa jauhar, tidak juga bergabungnya jauhar menjadi jisim. Dia juga tidak bersifat arad, maksudnya zat Allah tidak memiliki sifat arad, iaitu sifat yang baru terjadi dari tidak ada lalu ada. Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak sama seperti makhluk disucikan, iaitu Allah Subhanahu wa taala kudrahnya tidak seperti kudrah makhluk. Sama maha mendengar tidak sama dengan makhluk. Kalam tidak sama dengan makhluk. Kalamnya tidak bersuara, tidak berhuruf. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, ulama salafus soleh yang terkenal, meninggal tahun 150 Hijriah, pendiri mazhab Hanafi, di mana Allah Subhanahu wa taala kalamnya tidak berhuruf, tidak beralat, kerana alat dan huruf itu adalah makhluk. Ini, dan kalam Allah ini bukanlah makhluk. Itu kata-kata Al-Imam Abu Hanifah. Maka kita tidak boleh anggap sifat Allah seperti sifat manusia. Lalu af'al Allah juga disucikan daripada segala persamaan dengan af'al makhluk. Dalam erti Allah SWT memberi rezeki tanpa ada batas, berbeza dengan kita. Sekaya apapun kita, ada limit kita. Dan lain-lain tuan-tuan dan puan-puan. Perbahasannya lebih dalam seperti menciptakan, khalqun, mematikan dan lain-lain. Semuanya itu af'al Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam af'alnya.
Maka kalau kita mengetahui ini, apabila ada yang menganggap ustaz, akidah yang betul itu Allah Subhanahu wa taala ini seperti makhluk. Macam mana boleh seperti makhluk? Dia ini beranggota, dia ini ada kaki, ada tangan, ada wajah dan lain-lain. Maka ketahuilah akidah ini akidah yang sesat lagi menyesatkan. Terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia sampai menjisimkan Allah dengan jisim yang soreh, dengan mendeskripsikan atau menyamakan